Hai, hello semua. Apa kabar semua? Oh, baik. Hai, kabar baik je. Okey je. Lama kita tak jumpa ni. Ya, lama. Ya. Tengok Itulah online. masa PKP ini kita tak boleh jumpa dah. Aha. Pun kita belajar semua ni secara atas talian kan. Ya, Ya, betul betul. betul. Lepas tu kita memanglah rindu kehidupan politeknik kita. Aha, Ya, memang iyalah. tak Ah, boleh jumpa pensyarah secara bersemuka. Ya. Betul lah. Hmm. So, apa semua dah makan ke? Korang? Dah. Sekarang Belum. pukul 12 dah. Dah. Patut kena bincang kan hari ni kan? Ya. Ya. Itulah. Syam nak buat kaji tentang sistem nilai agama kan? Dah kaji dah. Tapi mesti tak ingat lah. Tapi boleh lah, boleh teruskan. Okey, Kita kan okey. bincang kan. Boleh lah. Nak mula dari mana? Saya rasa agama Islam paling utama dalam negara kita. Rasa Sunita yang mula dulu lah. Rasa. Okey. Okey, boleh. Saya akan cakap tentang agama Islam yang iaitu agama utama di negara kita. Semua orang ada kawan yang beragama Islam kan? Ya, Ya. betul Ya, betul. ada banyak. Kelas kita banyak. Ya, betul. Okey, agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar untuk semua umat agar mereka dapat menghayati kehidupan di alam dunia dan di alam akhirat. Oh, okey. Baik. Teruskan. Itu pengasas tu adalah Nabi Muhammad dan Tuhan tu adalah Allah kan? Betul tak? Ya, betul Tan. Oh, Tepat. so satu Tuhan sahaja kan? Ya, Seorang je kan? Oh, itu sama dengan agama Kristian juga. Agama Kristian tu satu Tuhan sahaja, iaitu Jesus. Oh, Jesus. Baik Tan. Macam mana dengan agama Hindu dan agama Buddha? Baik. Bagi agama Buddha, hanya terdapat seorang pengasas sahaja yang membentukkan agama Buddha. Baik. Banyak orang silap faham agama Buddha ni mempunyai pelbagai pengasas. Oh. Yang orang faham itu adalah patung Buddha. Pernah dengar kan? Ya, benar. Itu bukan pengasas, tidak dianggap sebagai pengasas. Itu hanya kita mempunyai kepercayaan menghormat kepada patung Buddha itu. Jadi pengasas bagi agama Buddha ialah Siddhartha Gautama. Syam boleh teruskan? Terima kasih Onida. Ya. Jadi bagi pengasas bagi agama Hindu ni sebenarnya ada banyak juga, tapi bagi terutamanya adalah kami mengamalkan sistem Trimurti lah. Kalau saya rasanya semua tahu ke apa tu Trimurti. Maaf Shan. Ah, 3 tu 3 kan? betul lah Wanida. Okey. Trimurti tu 3 lah. Oh, So, kami memanglah mengutamakan sistem Trimurti tu. So jadi dalam Trimurti tu ada 3 dewa lah. 3 dewa yang terpenting dalam agama Hindu. Jadi yang pertama ini adalah Dewa Brahma. Dewa Brahma. Oh, okey. Dewa Brahma ni sebenarnya dikenali sebagai dewa kelahiran lah. Oh, Okey. Okay. Kedua ni Dewa Vishnu. oh. Dewa Vishnu ni lebih dikenali sebagai dewa pemelihara lah. Oh, Macam boleh. dewa tu melindungi kita manusia kan? Melindungi manusia lah. Okey. Yang high sekali Lepas tu? ni Dewa Siwa. Ya. Dewa Siwa ni juga lebih dikenali sebagai dewa pemusnah lah. Macam mana pemusnah? Bukannya dia memang pemusnah, tapi dalam erti lain ni lepas kita meninggal dunia kan, Ya. beliau akan menguruskan tentang hal-hal tentang kematian lah Okey. dalam dunia akhirat kita lah. Okey, boleh faham. Yang tu je bagi pengasas agama ini. Terima kasih Shan. Alright, sama-sama Nida. Kita pergi balik dekat Sunita pula. Jadi kita tahu pasal kitab agama Islam lah. Boleh juga. Okay, baik.
Okay, macam agama yang lain juga, kitab dalam agama Islam banyak. Taklah banyak sangat. Ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, yang ketiga Injil, dan last sekali mesti semua orang pernah dengar. Siapa tahu? Al-Quran. Betul Tan. Dengarlah. Oh, pandai kan? Itulah saya terteka pun. Kamu dah cakap lah. Boleh. Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oh, okey. Yang diturunkan tu wahyu kan? Ya. Baik. Seterusnya, konsep asas dalam agama Islam. Ada 2, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat yang wajib dilakukan 5 kali sehari. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan akhir sekali, menunaikan haji bagi yang berkemampuan sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay, yang kedua, rukun iman yang bermaksud tiang keimanan. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul. Yang keempat, beriman kepada hari akhirat, dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Okey, itu je. Bagi agama lain, macam mana dengan agama Buddha dengan agama Kristian? Agama Kristian ni dia juga ada satu kitab sahaja, iaitu Bible. Bible ni dibahagi kepada 2 bahagian. Satu Perjanjian Lama iaitu Old Testament, dan Perjanjian Baru New Testament. Bagi Perjanjian Lama itu, dia cakap pasal Tuhan ni dia adalah dianggap sebagai seorang bapa. Dia mengekalkan hubungan dengan manusia macam bapa dengan anak. Oh, Penganut-penganut Kristian ni bolehlah menganggap Tuhan mereka sebagai bapa mereka lah. Sebab mereka panggil father lah. Selalu dekat betul. gereja kan. okey. Baik. Lepas tu bagi New Testament tu lebih kurang sama. Okey, dalam New Testament tu penganut Kristian ni mereka percaya bahawa mereka adalah anak-anak di bawah naungan Jesus. Oh, baik. Yes. Okey, macam mana dengan agama lain, Hindu dan Buddha? Bagi agama Buddha, terdapat ajaran yang paling asas. Anda semua tahu tak ajaran yang paling asas bagi ajaran Buddha? Saya tak tahu lah. Jawapannya adalah 4 kebenaran mulia. Pernah dengar kan? Pernah dengar tapi tak pasti. Ya. Saya boleh jelaskan. Yang pertama, hidup dengan kesengsaraan. Boleh merujuk kepada penderitaan yang bermaksud duka. Hal ini tidak salah, tetapi kurang tepat yang penderitaan itu bermaksud duka. Sebab dalam bahasa Pali juga merupakan tidak memuaskan atau tidak sempurna, kan? Contoh bagi seseorang yang sedang kenyang. Secara umum, orang yang sedang kenyang tidak merupakan penderitaan. Namun menurut agama Buddha, ia merupakan duka. Boleh kan? Ya, Seorang memang yang betul kenyang. ya. Ya? Seorang yang kenyang ke? Ya. Kenyang, okey. Dia merupakan merujuk kepada satu penderitaan lah. Ya. Kerana apabila kita kenyang, rasa kenyang tu hanya berlangsung pada beberapa waktu sahaja. Setelah itu kita akan rasa lapar lagi, kan? Betul kan? Betul. Iaitu sesuatu yang tidak memuaskan dianggap sebagai duka. Boleh faham kan? Boleh. Okey. Faham sikit-sikit lah. Okey, boleh. Okay. Yang kedua, sebab kesengsaraan. Sebab ni juga boleh merujuk kepada punca
punca kita semestinya nafsu kan kita. Nafsu kepada keseronokan atau kekayaan. Jadi sifat nafsu kita ni juga boleh merupakan nafsu yang tidak habis-habis terhadap sesuatu. Betul kan? Macam sama lah, macam kita tak boleh mengatasi nafsu kita kan. Ya, ya. Macam Jadi- agama Hindu pun ada juga, tapi nanti masa turn saya tu saya akan ceritakan lah tentang nafsu. Okey. Baik. Jadi macam Shan kata lah, kita perlu menamatkan kan, mengatasi kan. Okay, yang Mengatasi. kebenaran mulia yang ketiga merujuk kepada perlu menamatkan kesengsaraan. Macam kita manusia perlu mengatasi, menghapuskan nafsu kita. Apabila kita mahu menamatkan punca penderitaan tersebut, kita perlu tahu cara kan. Betul-betul. Bagi kebenaran mulia yang keempat adalah cara menamatkan kesengsaraan di mana manusia perlu mengikuti jalan 8 lapis mulia sebagai panduan kepada hidup yang sempurna. Pernah dengar tak? Banyak bercerita Tak berapa tentang tidak pernah ni, dengar. tapi kami tak tahu lah apa tu 8 lapis tu. Oh, tak apa, nanti kita boleh bincangkan. Nak Alright. tak? Okey. Baik. Tapi sekarang saya nak tahu tentang agama Hindu. Tentang kitab ke Wanida? Ya, tentang kitab. Boleh jelaskan? Betul lah. So, jadi kitab bagi agama Hindu ni cumanya ada satu je lah, memang terutama punya. Kitab agama Hindu ni dipanggil sebagai Bhagavad Gita. Pernah dengar tak tu? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tu tak apa? Tak pernah. Tak pernah. Tapi ni satu nama bagi kitab aja lah kan? Apa dia tak? Itu satu nama bagi kitab saja kan? Satu nama lah. Okay. Bhagavad Gita ini adalah sebahagian daripada epik Mahabharata lah. Cumanya dalam agama Hindu ni ada dua epik terutama lah. Satu Ramayana, satu Mahabharata. Tapi dalam Bhagavad Gita ni terputik daripada epik Mahabharata. So jadi dalam kitab suci Mahabharata ni yang mengandungi dialog-dialog lah antara Sri Krishna, jelmaan Tuan dan putera Arjuna. Baik. Okey. Jadi ajaran Bhagavad Gita ini adalah merupakan khazanah lah bagi agama Hindu. Jadi Bhagavad Gita ini juga mengandungi kebanyakan ajaran utama Upanishad. Upanishad tahu tak apa tu Upanishad? Tak berapa Saya faham. pernah dengar tu Maaf Shan, macam pernah dengar. Upanishad. Apa dia tu Upanishad? Macam ustaz kan bagi agama Islam. Itulah saya terangkan sekarang. Upanishad ni dikenali sebagai pengajar tinggi lah bagi Bhagavad Gita. Boleh faham. Macam Maninda kata tu betul je. Cuma bagi agama Islam ni, bagi pengajar tinggi ni, mereka ni dikenali sebagai ustaz ataupun ustazah kan. Ya. Betul. Dalam agama Kristian tu panggil sebagai father kan? Betul lah. Okey. Okey, Yang faham. orang Kristian kan pergi kat church panggil father kan? Itu selalu. Okey, boleh faham. Okey. Jadi mereka ni diperkenalkan sebagai Upanishad. Jadi Bhagavad Gita juga disanjung tinggi lah seperti Upanishad. Okey. Itulah. Jadi saya boleh kongsi lah satu fakta tentang Bhagavad Gita ini kan. Ya. Siapa yang membaca Bhagavad Gita selama 100 hari kan, bukan 100 kali tau, 100 hari. Wow. 100 hari dia orang akan menghindarilah tabiat-tabiat buruk kan, tabiat-tabiat yang buruk. Macam seorang ada tabiat merokok ke, Ya. dia akan menghindarilah tabiat-tabiat tersebut. Itu antara satu fakta lah. Okey, baik.
Masih. Itu Shan pernah katakan baca yang itu boleh jadi vegetarian. Itu pun ada juga. Itulah. Itu sebab orang yang membaca Bhagavad Gita kan selama 100 hari juga. Ini pun satu fakta lah Wanida. Ini pun sama juga. Ah, nenek moyang saya pun kata macam tu lah, bukan nenek moyang saya pun, tapi terutamanya memanglah orang-orang tua kan. Ya. Bagi aku, Ah. mereka pernah cakap lah, bagi siapa yang pernah membaca Bhagavad Gita ni selama 100 hari lah, mereka cukup bagi tak sentuh makanan yang berdarah lah. Okey, boleh Makanan faham, yang boleh berdarah. faham. Lepas ni hampa boleh faham lah, mereka ni hanya makan sayur-sayuran je lah. Menarik, Faham. menarik sangat. Mereka ni tak boleh sentuh ke ataupun makan makanan yang berdarah lah, makanan yang bercampur berdarah. Macam tu. Baik. Okey. So ni dah bagi nak ingatkan balik yang vegetarian ni pasti. Lepas ni pula kita kan tetap lagi prinsip-prinsip tentang agama-agama lain kan. Ya. So jadi kita bolehlah lebih mengetahui tentang prinsip-prinsip baru best tentang apa prinsip yang dikata oleh agama-agama lain kan. Betul. So jadi boleh tak Sunita tahu tentang prinsip-prinsip apa yang diajar oleh agama Islam? Boleh. Okey. Dalam agama Islam ada 3 elemen utama, iaitu pertama akidah, syariat dan akhir sekali akhlak. Akidah, semua orang tahu tak maksud akidah? Tak tahu. Akidah Tak ni tahu. macam akhlak ke Sunita? Tak. Okey, tak apa, saya terangkan. Akidah bererti kepercayaan atau keimanan yang murni. Contoh akidah, beriman kepada Allah, dan kedua beriman kepada malaikat. Okay. Yang kedua tadi, syariat adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat. Contohnya ibadat dan muamalat. Akhir sekali, yang macam yang Shan tersebut tadi, iaitu akhlak. Boleh faham. Maksud akhlak, Akhlak. siapa tahu? Sifat diri sendiri kah? Sifat diri. Ya. Tabiat, perangai dan tingkah laku semua tu adalah akhlak. Okey, contoh akhlak dalam Al-Quran pula menunaikan janji dan tidak berlaku sombong dan takbur. Okey, yang tu je. Yang tu je elemen utama dalam agama Islam. Agama seterusnya, Agama Buddha kan? Maksud Saya rasa agama Buddha ni dia punya prinsip ada banyak. Lepas tu fakta-fakta menarik pun adalah agama Buddha. Boleh tak Wanita? boleh. Tetapi sebelum membincangkan prinsip, saya mahu mencerita sedikit tentang pengasas agama Buddha dahulu. Siddhartha Gautama merupakan pemberi cahaya setelah beliau mendapatkan ilham dan pengajaran agung. Beliau merupakan seorang putera raja tetapi telah keluar dari istana untuk melihat 3 penderitaan. Tahu tak apa 3 penderitaan itu? Tak tahu. Sebelum ni saya ada cakap. Oh, yang 3 penderitaan itu ke? Ya. Boleh teka tak? Kenyang ke? Bukan. Bukan. Nafsu. Bukan. Kalau saya bagi. Sakit? Sakit. Lepas tu? Kesengsaraan. Bukan. 3 penderitaan. Tahu. 3 penderitaan ialah tua, penyakit dan kematian. Oh, baik. Jadi pengasas ini mahu mencari jalan penyelesaian bagi 3 penderitaan itu. Okey. Setelah beliau menggembara selama 6 tahun kan, beliau telah memahami bahawa penderitaan itu ialah lumrah kehidupan manusia. Oh. Setuju tak? Setuju. Macam dia ini sebahagian daripada manusia ke? Bukan. Okey. Dia macam natural lah. Macam natural. Secara semula jadi. Ya, secara semula jadi. Saya boleh bagi contoh. Pada suatu hari, terdapat seseorang wanita kan, Okey, wanita. membawa bayinya jumpa dengan
pengasas ini Mhm. untuk mendapatkan pertolongan kerana bayinya sudah meninggal. Wanita itu menganggap Siddhartha Gautama boleh menyembuh anaknya daripada kematian. Untuk lebih memahami penderitaan, Siddhartha Gautama menasihat wanita itu untuk meminta 1 bungkus beras dari setiap rumah yang tidak pernah laku kematian. Tahu ke tak apa yang akan berlaku kemudian? Dia tak dapat beras tu. Betul, sebab Sebab setiap tempat tentulah ada orang yang sudah mati. Betul ya, tak? betul. Ya, pandailah Tan. Terima kasih Tan. Okey. Jadi Sama-sama. yang Shan kata berlaku semula jadi. Ya, jadi yang ni dianggap sebagai lumrah kehidupan. Oh, Boleh lumrah. faham? Ya. Baru faham. Boleh faham. Kita boleh teruskan. Tadi kita bincang tentang cara menamatkan kesengsaraan kan? Bagi jalan 8 lapis mulia, mengandungi kefahaman yang benar, pemikiran yang benar, kata-kata yang benar, tingkah laku yang benar, usaha yang benar, kehidupan yang benar, kesedaran yang benar, dan meditasi yang benar. Boleh faham tak semua itu? Boleh lah. Tidak, boleh terang tak pasal meditasi yang benar? Meditasi yang benar. Yang ini macam proses untuk melatih fikiran kita. Melatih fikiran kita. Dengan menumpukan perhatian kepada satu objek. Macam kita duduk bersila, badan tegak. Tahu tak objek tu apa? Tahu. Kena menenangkan fikiran kita kan? Bukan. Objek. Itu objektif bagi meditasi lah, Tan. Satu objek yang kita menumpu perhatian. Satu objek. Tuhan. Saya rasa cahaya kan, Wanida? Bukan. Dalam kita diri Oksigen. sendiri saja. Oksigen tu bahasa Inggeris. Nafas Oksigen kita. tu. Oksigen tu dah keluar, lepas tu masuk. So, Nafas. kena menumpu perhatian kepada nafas kita lah, kan? Apabila kita menumpu perhatian kepada nafas kita kan, kita berasa tenang kan? Okey. Betul. Lepas bincangan nanti, anda semua boleh cuba. Ya, Okey. kami selalu cuba aja. Apabila kita marah kan, pernah perasan tak nafas kita jadi laju? Pernah. Pernah kan? Perasan. Itulah kita tak dapat menyenangkan diri sebab kita tidak menumpukan satu objek ini. Boleh faham kan? Boleh faham. Boleh. Boleh. Tu usaha yang benar boleh faham tak? Usaha yang benar bolehlah. Macam Seorang itu kena buat usaha-usaha yang baik-baik lah, secara jujur kan? ya betul dari segi pekerjaan. Sebab manusia pun perlu kerja kan untuk Ya, betul. usaha Untuk untuk mendapat gaji. Ya betul. Jadi Okey. dalam ajaran agama Buddha ni juga mengajar kita untuk mengelakkan pekerjaan yang boleh membahayakan makhluk lain atau manusia. Okey. Boleh saya bagi contoh? Boleh juga. Teruskan. Contoh memperdagangkan senjata. Boleh membahayakan orang kan? Ya, betul. Mendagang senjata. Betul. Ya. Ada lagi menyembelih binatang. Itu ada lah. Lepas tu menjual racun atau minuman keras. Memang membahayakan. Hal ini, yang perkara-perkara yang kamu cakap dari wanita ni memanglah ada juga dalam agama Hindu lah. Seperti yang kamu kata tadi, tidak boleh menghina binatang liar kan? Bukan menyembelih. Menyembelih. Bunuh. Membunuh.
Okey, okey. Silap kata tadi. Jadi pemikiran yang benar, tingkah laku yang benar, kata-kata yang benar boleh faham kan? Boleh. Asas boleh faham lah wanita. Ya, sebab kita pemikiran yang benar macam kita perlu fikir kan. Baru kita ada niat yang baik dalam setiap tingkah laku kan. Jadi kata-kata yang benar kita harus fikir dulu kan sebelum mengeluarkan kata-kata. Ya, betul. Kan semua pernah buat kan supaya kita boleh Tapi itulah masalah saya. Kadang-kadang saya takkan fikir sebelum mengeluarkan kata-kata saya. kan kena berlatih meditasi ni. Tak pula. Syan, minta maaf. Tahu tak apa. Okey, Lepas jadi ni saya banyaklah memperhatikan meditasi lah. okey, baik. Bagus, bagus. Jadi apabila kita kata-kata dan benar kan kita mengeluarkan kata-kata yang betul. Jadi tingkah laku kita pun boleh betul juga. Sebab kita fikir, kita mengetahui perkara yang patut dilakukan atau kita tahu kita boleh mengelakkan diri daripada perbuatan yang boleh mendatangkan penderitaan kepada diri dan orang lain kan. Betul. Ya. Kehidupan yang benar boleh kan? Boleh faham kan? Kehidupan yang benar tu jangan hidup dalam mimpi. Betul tak? Betul. Macam boleh faham tak Syan dengan Boleh. cerita? Macam Kehidupan yang benar. Jangan hidup dalam mimpi. macam Tan kata lah tadi, kita harus menerima realiti kita. Contoh macam kita miskin kan, contoh. Lepas tu kita mimpi, macam Tan kata, mimpi memperoleh wang berjuta-juta. Seperti kita ni anggap sebagai seorang kaya lah dalam mimpi kita. Jangan buat macam tu lah. Kita mimpi kan, lepas tu kita kena mahu buat kan. Betul lah. Betul tak? Lepas tu mahu buat, jadi kita melakukan benda yang tidak baik. Yang tidak patut. Macam pekerjaan tadilah. Betul kan? So, pengajaran ialah macam pengajaran dari kehidupan yang benar ini ialah macam kita haruslah anggap apa yang kita ada dalam sekarang kan. Ya, Kita betul. bersyukur. Ya, betul. Betul. Kesedaran boleh faham kan? Kita kena sedar dulu. Wah, tepuk tangan pula. Itulah. Kesedaran baru semua akan faham juga. Boleh kan? Kena sedar dulu kan? Boleh. Terima kasih semua yang dengar. Menunggu 5 prinsip sudah lama kan? Betul. Dalam ajaran agama Buddha ni terdapat 5 prinsip. Tadi saya sudah jelaskan sikit-sikit tadi, tapi cuma tak tahu yang itu merupakan prinsip. Ada siapa tahu tak? Boleh kongsikan? Prinsip. 5 prinsip ke wanita? Ya, 5 saja. 5 tu kata-kata benar. Bukan. Benar. 5 prinsip tu tak tahu lah saya rasa. Kena lupa ke? Saya rasa tu lebih kurang sama dengan itu 8 lapis mulia kan? No, 5 prinsip. Bukan yang tu. Perdiatan agama Buddha ni. Ikut kelakuan kita saja ni, 5 prinsip. Faham tak? Kalau tahu, saya boleh jelaskan. Macam kita melalangkan diri daripada membunuh makhluk hidup yang lain. Tadi saya ada cakapkan contoh. Ya, betul. Sampai 3 saja ke rasanya? Ya. Ada 2 lagi. Okey. Okey. Yang kedua, menghalangkan diri daripada mengambil sesuatu yang bukan hak milik sendiri. Macam kita mencuri. Okey. Boleh faham kan? Boleh. Lepas tu yang ketiga, melalangkan diri daripada melakukan dan mengamalkan kesalahan seksual. Ni saya perlu bincangkan lagi. Okey, tapi boleh faham kan? Boleh. Lebih kurang sama dengan agama Kristian punya prinsip lah.
Oh, macam mana? Agama Kristian ni kita tidak boleh menginginkan isteri jiran atau isteri orang lain. Isteri jiran. Boleh faham, boleh Ah, faham. Ada lagi tak? Saya rasa ah, saya pernah dengar agama Kristian pun ada sedikit sama. Tapi Ah. yang wanita kata tadi itu kan tidak boleh membunuh haiwan-haiwan kan? Kita tak boleh. Tak Ah. boleh bunuh. Tak boleh. Tidak boleh bunuh kan? Ya. Sama Ah. macam agama Hindu pun. Agama Oh, Hindu ni Kristian pun ada. terutamanya lembu lah. Lembu kan? Betul lah, sebab agama Hindu tu bersembah kepada lembu kan. Lembu. ada dua lagi. Tan boleh beri ke? Tadi Tan kata Kristian pun ada juga kan sama. Tak boleh mencuri. Mencuri tadi dah jelaskan. Saya rasa tidak boleh minum keras, minuman keras. Ah, Yang tu minum. tidak. Betul. Yang tu last sekali. Tak. Ada satu lagi. Tidak boleh berzina. No, tadi Tan dah kata. Okay. Perlu berfikir dulu baru cakap. Macam mana? Oh, tidak boleh membohong. Betul. Pandai pun. Ni Tan tak boleh fikir mesti selalu bohong kan? Kena jujur lah kan. Ya. Saya rasa semua agama pun akan ajar tidak boleh membohong. Betul. Kan? Semua Saya setuju. agama pun ada. Terima kasih Tan. Okey, sama-sama. Jadi secara kesimpulan lah bagi agama Buddha ni, Ha? bagi pandangan saya, kita mahu menjadi seorang yang baik kan? Hmm? Ni senang je, kita perlu fikir baik, buat baik saja. Tentulah senang je, kita orang manusia. Harap semua boleh menjadi orang baik. Boleh. Apapun ajar bagi kita lah supaya menjadi insan yang mulia. Ya. Okey, boleh teruskan. Agama yang lain? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Jom kita lihat apa yang nilai-nilai mulia ajar dalam agama Hindu lah. Okey, baik. Jadi bagi masyarakat India lah, keluarga merupakan unit asas dan terpenting. Jadi masyarakat India jugalah mengamalkan sistem keluarga bersama joint family. Pernah dengar tak? Keluarga bersama. Joint family tu macam semua orang tinggal dalam rumah yang satu kan? Hampir-hampir sama, tapi objektif adalah semuanya hidup bersama. Contohnya bapa, ibu, Nenek. abang, kakak, nenek, atuk, makcik-pakcik, semua hidup dalam rumah lah secara bergembira, secara bersama lah. Itu merujuk kepada keluarga bersama lah ataupun dipanggil sebagai joint family. Jadi apa yang penting dalam masyarakat India ni ialah konsep joint family ni kan, ataupun konsep keluarga bersama ni membentuk kepribadian lah, kepribadian dan jati diri masyarakat India lah, agar mereka bertindak mengikut lunas-lunas dibenarkan oleh ajaran agama kita lah. Jadi sistem keluarga ini dipelihara oleh dua aspek, iaitu ashrama dharma. Pernah dengar tak? Ashrama dharma tu apa? Tak pernah. Tak pernah. Pernah. Biasa lepas bagi penerangan semua orang tahu ke, ashrama dharma ini tahap yang harus dilalui oleh manusia lah. Boleh faham tak? Tahap Macam mana? Macam jalan yang kena dijalan oleh manusia lah kan? Hampir-hampir sama lah kan. Cuma kita kan sebagai manusia kan, patut kita ada dua-dua aspek, sama ada kegembiraan, kesusahan pun semua ada kan. Oh, betul. So macam mana kita hadapi dengan kegembiraan, kesusahan, kita haruslah melalui dalam jalan itulah. Itu dikenali sebagai ashrama dharma. Ada lagi? Dan satu lagi adalah purusyarta. Apa itu purusyarta? Purusyarta ini ialah 4 objektif mulia yang harus ada dalam bagi setiap insan lah. Purusyarta ni lagilah 4 objektif.
dalam Purusharta inilah. Apa tu objektif tu? Satu aram, dua purun, Okey. tiga imbang, Aha. keempat itu bidu. Oh, okey. Macam pertama ni macam pelik sikit kan kata-kata ini. Ya, betul. Ya. Yalah. Pernah dengar. Tak apa. Satu cerita satu bagi satu lah. Okay. Yang pertama ni aram. Aram tu dharma. Dharma. Ah, Macam derma kah? dharma. Betul lah Vanila. Oh. Jadi derma tu bukan derma yang kita derma lah. Aram ni dalam istilah Purusharta ini bolehlah dikenal sebagai diperoleh melalui pendidikan. Okey, baik. Aram ini boleh memperoleh dari pendidikan lah yang bersifat kerohanian dan mementingkan moral dan etika lah. Baik, boleh faham. Ianya merupakan objektif yang utama dalam kehidupan inilah. Okey, Okey, okey. baik. Itu dikenali Boleh faham. sebagai aram. Baik. Lepas tu? Yang kedua ini purula harta. Aha. Okey, harta ni yang merujuk kepada kekayaan. Oh. Kekayaan macam mana? Kekayaan, okey, saya ceritakan. Macam seorang individu yang berkemahiran kan. Ya. Kemahiran. Okey. Kemahiran ni diberikan sebagai seorang individu yang pandai lah. Pandai buat sesuatu kerja kan. Okey. Dia hendaklah bekerja dan mencari mengumpul kekayaan melalui cara yang halal. Contohnya? Contohnya seorang bekerja kan, dia haruslah mencari kerja yang baik. Oh, macam saya tadi kan? Macam baca yang tadi cakap tu kan. Ya. Lepas tu mengumpul harta tu dalam cara yang halal. Yang ketiga ini ialah imbam, karma. Imbam karma ini sama seperti tadi saya cerita dalam purul je, tapi yang ni sedikit lain lah. Ya. Okay. Imbam ni orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal kan. Okay. Hendaklah menikmati kekayaan tersebut dan berdasarkan moral dan etika. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Seorang itu akan menerima kekayaan kan. Dia haruslah menikmati dalam sifat berkesederhanaan lah. Tidak perlu bersifat tamak. Setengah orang ni ada bersifat tamak kan. Ya, ada. Menerima banyak kekayaan ataupun harta kan. Ya. Kita tak perlu bersifat tamak lah. Yang high sekali ini adalah widu, moksha lah. Moksha ialah pencapaian kebebasan kerohanian. Macam mana tu? Okay. Pencapaian kerohanian di mana golongan tua yang menunggu saat kematian. Dia menunggu untuk meninggal kah? Meninggal kan. Baru mereka dapat mengatasi nafsu tau. Okey. Dan keinginan terutama perkara-perkara duniawi. Apa perkara dalam itu? Perkara-perkara yang mereka diinginkan ataupun tidak dicapai oleh mereka lah. Ada manusia juga kan. Mereka ni ada perkara-perkara mereka ni harus mencapai kan. Tapi tidak boleh mencapai. Itu pun ada jugalah. Mereka tunggulah hingga saat kematian bagi mencapai moksha itulah sepenuhnya. Secara ringkasnya memanglah apa semua tahu kan agama Hindu ni menitik beratkan dalam aspek mana? Tak pasti. Kesederhanaan kah? Tak boleh sombong. Hampir-hampir sama, tapi agama Hindu ni lebih menitik beratkan kehidupan yang lebih baik lah berbanding kehidupan sebelumnya. Apa yang hidup kamu sekarang ini, hiduplah dengan lebih baik daripada kehidupan yang sebelum ini. Okey. Baik. Jadi setiap individu perlu melakukan segala kebaikan lah dan tidak melakukan kerosakan lah makhluk lain sama ada manusia ataupun haiwan lah. Seperti mana Vanida kata tadi kan. Ya, betul. Kita tidak membunuh ke ataupun mencederakan manusia ke ataupun haiwan lah. Maaf Syan, macam kita buat baik
Jadi kita menghasilkan karma yang baik kan? Betul lah Wanida. Okay. Sekiranya mereka mempunyai nilai-nilai murni dan mengamalkanlah, mereka akan dilahirkan semula tau. Dalam kepercayaan India, agama Hindu kan, kalau individu-individu dalam mempunyai nilai-nilai murni dan mengamalkan kan dalam kehidupan mereka, jadi mereka akan dilahirkan semula. Tapi info maklumat yang Syam bagi Info tu ada lah. banyak dah. Boleh Ah. faham. Kita boleh faham tentang agama So Hindu. kelahiran yang akan datang itulah baru seorang akan mencapai moksha lah, iaitu bebas daripada pusingan kelahiran. Oh, baik. Boleh faham. Okay. Terima kasih Syam. Tentang agama Hindu lah. Saya ada pertanyaan bagi kesemua agama ni kan. Ada tak agama yang kena sembahyang dalam masa yang tertentu? Sebab agama Kristian ni kena pergi sembahyang kat gereja setiap hari Ahad ataupun setiap Sabtu petang. Macam mana dengan agama yang lain? Ada agama Islam 5 kali sehari. Ada masa tertentu. Okay. Agama Buddha tak tentu masa. Ikut kesenangan kita. Lebih free lah. Ya, tapi orang tua-tua memang suka sembahyang. Baik. Banding remaja. Macam mana dengan agama Hindu? Agama Hindu tu memang seperti mana Wanita kata ni, memang tak ikut masa lah. Tapi setiap hari Jumaat ni boleh lah pergi kuil kan. Tapi dulu ni memang wajib kena pergi kuil lah. Setiap hari Jumaat lah. Jumaat malam. Aku rasa ni semua dah faham kan tentang semua agama tu. Betul tak? Kita boleh buat kesimpulan sikit lah tentang semua yang kita buat kan. Baik, boleh buat. Jadi kesimpulannya memanglah dari pandangan saya kan. Ya. Seperti saya boleh nampak ni, semua agama ini memanglah mengajar ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang mulia kan. Supaya dapat seorang insan ni nak jadi yang mulia dan terpenting lah dalam kehidupan dia. Lepas ini saya tahulah kita ni haruslah mengamalkan ajaran-ajaran agama masing-masing lah. Betul. Ya, saya setuju. Itu aja kan? Saya rasa itu saja kot. Tapi banyaklah fakta-fakta hari ni. Belajar kita lah. Semua rasa macam mana? Okey ke? Okey. Memang bagus dah. Jadi yang Shan gaji tu memang cukup info dah kan? Tentang agama Hindu ke? Ya, tentang semua agama ni. Yang Shan nak kita bincangkan tujuan mengkaji kan? Mengkaji. Okey. Saya rasa semua memang dah cukup dah. Okey. Terima kasih Shan yang kongsikan info agama Hindu. Terima kasih Sunita dengan Tan. Okey. Terima kasih yang lain-lain juga tau. Terima kasih. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Semua ya. Bye.